Okey. Saya cuma nak minta untuk para usahawan untuk fokus untuk siapkan benda ni mungkin dalam tak lebih daripada 2 minggu lah benda ni. Dan kalau ada kekeliruan ke orang kata apa kemuskilan, boleh tanya saya direct lah ke WhatsApp. Baik. Saya mulakan sikit sebelum saya masukkan bab topik ni untuk lebih detail. RP ni. Baik. Tujuan rancangan perniagaan ni dijadikan sebagai subjek compulsory ataupun wajib. Sebab bila para usahawan nak orang kata apa nak pergi kepada buat loan dalam mana-mana agensi lah, tak kisahlah agensi mana pun yang ada di Malaysia ni, basically memang kena ada benda ni. Memang kena ada untuk rancangan perniagaan ni. Dan rancangan perniagaan ni dia tak ada satu format yang tetap fix. Ada kalau konsultan luar dia ada format dia, tak kisah. Tapi konten tu orang kata apa miripnya lebih kurang sama. Mungkin gaya penyusunan bahasa dia berbeza. Baik, saya mulakan dengan halaman pertama dalam rancangan perniagaan iaitu pengenalan. Okey, kalau tengok ni yang saya highlight ni kat sini ni, nampak tak? Saya cuba ni, nampak ni? Nampak tak saya highlight ni? Ya. Nampak saya perbesarkan sikit. Okey. Yang saya highlight ni maksudnya adalah clue-clue kalau awak nak buat sesebuah pengenalan rancangan perniagaan. Tapi kalau kata tak ada clue, tak ada idea nak buat ayat, ni ayat ni ada dekat bawah. Contohnya, ABC Enterprise ni awak tukar kepada nama syarikat. Kata Ucup, nama syarikat awak apa? Creative Skill. Creative Skill. Tukar je. Creative Skill. Yang telah ditubuhkan secara rasmi bila? Kena ikut pada tarikh SSM. Bila Creative Skill ditubuhkan? Bulan 1. Bulan 1, katakan 30 Januari tahun 20? 19. Contoh macam tu je. Lepas tu perniagaan tu beroperasi di mana? Tuan-tuan kena ubahlah dia punya alamat tu. And then dekat sini sebagai kontraktor elektrik. Kalau kata Creative Skill sebagai apa? Sebagai pembekal. Pembekal. Tulis kat sini. Pembekal. Lepas tu dia tukar pula. ACB ni tukar jadi Creative Skill ni. Ini tadi ni. So dia punya clue dia tu ada, cuma nak minta untuk para usahawan untuk baik tulis je ayat dalam ni dan disesuaikan dengan perniagaan masing-masing. Tak perlu ubah banyak. Boleh tak boleh setakat ni? Ya. Format ni akan dapat ke Cik Am akan bagi ke macam mana? Saya akan bagi kejap. Okey, baik. Saya akan bagi kejap lagi. Lepas tu kalau kata ada usahawan tiba-tiba teringin nak buat ayat sendiri ke apa, tu terpulang lah. Saya tak kisah. Ada contohnya ayat yang di bawah ni penyedap rasa saya kata kat sini adalah menjadi hasrat perniagaan untuk menyumbang kepada term masyarakat perdagangan Lembu Putra. Ni term yang lama. Mungkin kita ada term yang baru yang nak disesuaikan dengan industri revolusi 4.0 ke apa ke, tu terpulang lah. Nak orang kata apa, nak kemas kini ayat tu. Okey, baik. Seterusnya, ini yang paling penting. Tujuan kertas kerja. Kalau saya nak buat kertas kerja ni, saya bagi satu objektif untuk awak semua buat kerja-kerja ni adalah untuk perancangan untuk memohon pembiayaan mungkin dalam bentuk modal ataupun untuk membeli mesin, orang kata apa, aset tetap lah. Okey, ataupun alatan. So dekat sini, ini dia punya clue dah lah. Nyatakan tujuan sejajalah korporat. Okey. Ini penceritaan dia. Untuk ABC ni tukar nama syarikat. And then dia punya dekat sini pembiayaan berjumlah berapa? Contoh. 100,000. 100,000. Okey, katakan ni hajat daripada Creative Skill 100,000. Ya. 100,000. Okey. Dalam ni pun kena tulis juga 100,000. 100,000. Okey. Jadi yang di bawah ni ada penceritaannya, dia kena disesuaikan dengan dia punya ni. Dia punya orang kata apa penceritaan dia kat sini ni. Kalau tempoh pembiayaan ni kekal, tak ada masalah. Cuma kena jaga ni ada line biru begitu, kena bagi rapat. Macam kat sini tanya kos pelaburan projek adalah sebanyak okey. Tengok Ingat ni ayat ada. Contohlah. Kos pelaburan projek adalah 200,000. Ni saya bagi cerita untuk Creative Skill contoh. Di mana
di mana 50,000 dibiayai dengan mobil sementara baki 150,000. Ni penceritaan dia kena cerita sikit. 150,000. Contoh. Okey, jadi yang dekat atas ni kena ubahlah jadi 50. Ni contoh Maksudnya kos pelaburan raja ni adalah kos keseluruhan. Nanti kita, para usahawan akan dibawa untuk tengok di rancangan kewangan lah benda ni. Cuma ni orang kata apa, sikit sebanyak macam mana kita nak bagi penceritaan tu orang yang baca tu faham. Maksudnya awak kena ada kos pelaburan projek, lepas tu daripada katakan 200,000 projek tu, nilai dia 200,000, berapa yang pakai duit sendiri, berapa yang kita nak pinjam. Okey. Yang ni tak perlu Yang ni yang saya merahkan ni tak perlulah. Dia punya ni. Yang ni tak payah. Okey. Tujuan pembiayaan adalah untuk membeli aset tetap dan juga sebagai modal pusingan. Yang ni kita akan tengok nanti awak akan state aset tu apa, lepas tu modal pusingan berapa. Yang manakala yang saya merahkan ni tak perlu Yang ni biarkan kosong. Okey. Okey, kita ada apa nama seorang peserta baru masuk. Apa nama dia? RF ni apa? Rauf Farhan ke? Rauf lah. Ya. Okey, selamat datang RF. RF siapa ni? Rauf ke? Saya, Rauf. Okey. Kita baru mula je Rauf. Tak apa. Okey. Minta maaf, saya pun tadi sibuk kau tadi kat ni. Kat site lah. Tak apa. Tak apa. Okey, baik. Hari ni sebenarnya saya nak masuk tentang pengenalan RP. Saya baru lepas cerita pengenalan, cuma jangan risau. Rancangan perniagaan ni dia ada format, cuma perlu ada pengisian daripada para usahawan sendiri. Format dia tak susah, boleh baca, just replace nama syarikat, alamat-alamat dan nama aktiviti niaga bisnes tu sendiri. Macam tu juga ni contoh yang saya buat. Tadi saya ambil contoh creative skill. Dia berhajat nak pinjam 150k, tapi penceritaan dia di bawah ni kena jaga. Penceritaan ni saya nak bagi tahu banyak orang tersilap. Tahu tersilap macam mana? Dia kata dia pinjam 150, tapi dekat sini dia kata dia punya kos pelaburan projek dia 150 juga. Tahu tak silap dia tak mana? Tahu silap dia tak mana? Dia tak ada modal dia sendiri. Ya, dia tak ada modal dia sendiri. Kebanyakan institusi kewangan, dia suka nak tengok awak punya komitmen. Tak kisahlah komitmen awak 10% ke, 5% ke, 5% ke. Janji ada komitmen, maksudnya dekat sini dibiayai dengan wang sendiri. Bukannya 100% pinjam. 150,000, 150,000 lah pinjam, 150,000 lah total projek. Seolah-olah tidak ada komitmen daripada awak sendiri. Yang tu jangan buat macam tu. Sebab tu dalam contohnya kat sini, kada kos pelaburan projek katakan 200,000. Jadi awak hanya pinjam 150, baki 50 adalah awak biayai dengan wang sendiri. Yang ni hanya nak tunjuk kata awak committed turut untuk menyumbang modal untuk bisnes sendiri. Itu je, tak ada apa pun. Yang ni banyak orang silap. Dia orang macam type, lepas tu tinggal macam tu je. Tak baca betul-betul. Okey. 150,000 lah. Template ni jangan risau, sekejap lagi saya email. Okey, seterusnya, okey. Saya masuk yang part yang seterusnya, iaitu latar belakang perniagaan. Maklumat ni ada dekat SSM apa nama para usaha masing-masing. Just insert katakan nama dekat sini, tulis je. Creative skill contoh. Ataupun apa nama Rauf punya company, Rauf. Saya dah lupa. Rauf Green Tech. Rauf Green Tech Green Tech. Okey, lepas tu satu lagi Semeru kan? Semeru Kabinet contoh. So, tulis je dekat situ nama syarikat and then alamat berdaftar ataupun alamat operasi. Kalau alamat daftar dengan alamat operasi sama, yang ni adalah tuan-tuan puan boleh tulis sama seperti di atas. Contoh. Mungkin alamat dekat sini dah tulis dah berapa dia punya alamat dia, tapi yang ni tempat yang sama, tak apa. And then nombor phone and nombor daftar perniagaan, tarikh daftar, aktiviti perniagaan ni, and then bentuk perniagaan. Semua bentuk perniagaan milikan tunggal kan? Ada yang sedia berhad ke? Ada sedia tak ada berhad? lagi. Tak ada lagi kan? Tak ada lagi. Kebanyakan. InsyaAllah ke depan. Satu lagi dalam bisnes dia ada satu yang baru iaitu PLT.
yang baru punya PLT. Ni ramai orang tak perasan ni yang baru ni PLT. Tapi kebanyakan usahawan saya banyak jumpa milikan tunggal lah. And then modal permulaan ni adalah modal bila mula awak berniaga, bila naik je SSM tu, start awak guna duit sendiri berapa? Kalau kata start dalam poket masa tu 4,000 untuk ini, tulis 4,000 lah. Tak kisah. And then bank. Yang ni sensitif sikit. Bank mana yang ada bank awak buat current account? Contohnya Creative Skill, awak pakai account Maybank. Maybank. Cawangan mana? Pulim. And then saya kalau kat sini tulis nombor account. Itu saja. Maklumat ni dia kena lengkap untuk baca, bukan awak buat seronok-seronok untuk bacaan orang yang nak orang kata apa memberi apa nama skim pembiayaan kat awak. Cuma saya nak beritahu, kalau dalam marah-marahlah. Sebabnya luar daripada marah, awak ada skim yang lain juga, contohnya SME. Try tengok contact SME Corp, dia ada satu skim tu nama BIP kot. Pun menarik juga, dia ada bagi macam seolah-olah macam putek 60-40. Kalau tak saya SME bagi 70-30 kot. Lebih kurang macam tu. Maksudnya 70 mungkin grant ke 70 duit sendiri, 30 baki tu grant, lebih kurang macam tu. Macam kata putek 60-40. Macam tu. Okey, ni nama pilih nama tuan-tuan perempuan ni, dan yang ni yang penting salinan daftar perniagaan. Lepas tu kalau ada lesen kewangan, kalau tak ada tak apa. Yang ni saya tak wajibkan sangat, kalau tak ada tak apa. Yang saya wajibkan yang warna hitam ni. Pendaftar bank. Yang ni tuan-tuan perempuan tak sampai 6 bulan pun tak apa. Dapat 3 bulan pun okey dah. Sebab yang ni bank dia suka tengok tau sama ada awak punya apa nama aktif ataupun tak. Pasal apa yang saya selalu tekankan bila dapat sale masuk akaun? Sebab dia nak tengok benda lah ni. Ni yang saya highlight ni. Sama ada aktif ataupun tidak. Dia orang kata apa, kalau tak aktif, dia beranggapan macam awak tak serius untuk berniaga kat situ. Jadi that's a problem lah. So masa saya pernah adalah sedikit pengalaman duduk dalam bank. Benda Allah ni memang kami suka tengok. Benda Allah penyata bank ni. Kami akan tengok sama dia ada aktif ataupun tidak. Okey. Cuma trik orang berniaga ni kadang-kadang dia bawa masuk je duit orang kata apa selang seminggu, selang 2 minggu dia nak bagi macam akaun tu cantik. Itu je. Walaupun tak ada business, walaupun tak ada sale. Itu trik lah yang pernah saya berhadapi dekat bank dulu. Bila kita check tak ni pun, tapi tak apa. Masing-masing punya style. Okey, baik. Seterusnya 3.2 latar belakang pemilik, yang ni isi maklumat peribadi, nama, kad pengenalan, ni tak ada masalah, kahwin. Baik, saya nak tanya, masa batch awak ada apa-apa kursus berkaitan dengan MARA tak yang pernah join? LPU ke apa ke saya nak tanya? Pernah join tak? Ada. Ada? Apa nama kursus tu? Tapi bukan bawah MARA? Macam dia bukan LPU lah. Dia macam contohnya macam saya terlibat dalam program export semua tu macam mana? Boleh letak kat situ. Contohnya export program. Saya nak dia punya tarikh dia. Ucup ada kursus apa-apa tak? Saya tak ada, Cik. Belum lagi ya? Tak ada. Tak ada noh. Okey. Sebab macam ni, walaupun kita ada pandemik COVID-19, nanti saya akan liaise dengan pegawai lain ataupun PMD, kalaulah ada kursus-kursus yang bersesuaian dengan awak, saya akan maklum. Cuma baru ni HRDF, Human Resource Development Fund, ada satu kursus yang percuma secara online. Kalau awak berminat, nanti saya forward dalam grup ni, dalam grup WhatsApp tu. Dia untuk apa kursus tu? Kursus keusahawanan, macam-macam topik. Macam topik marketing ke, pengurusan kewangan ke, dan dia akan bagi CJ lah kalau kata awak dah tamat kursus tu. Tengok kursus tu orang kata apa, kompetensi mana yang awak nak tambah baik dalam angle bisnes awak masing-masing. Okay. Maksudnya kalau kata Ucup join kursus tu macam Raub, penganjur siapa? MARA kah? Export tu? MARA kah? MARA. Okey. Kalau kata Ucup, contohnya dia kursus, contohlah dia ambil kursus marketing, tapi penganjurnya adalah HRDF, Human Resource Development Fund. Tarikh ni bergantung bila-bila pun. Cuma Human Resource Development ni adalah satu orang kata apa? Satu agensi yang memberi orang kata apa, menawarkan kursus-kursus ke orang kata apa berkaitan dengan sumber manusia lah. Okey. And then isi kat sini, dekat sini, dan okey.
Yang ni saya tak kisah sangat pengalaman ke pekerjaan sekarang ni. Pekerjaan sekarang ni berniaga lah. Okey, tak masalah. Yang ni, perniagaan lain. Katakan, Ucup, selain daripada sofa, lain daripada itu ada tak? Supply barangan sofa, kain sofa. Tulis membekal barangan kain sofa. Okey. Raub, selain daripada kitchen cabinet apa semua tu, apa lagi yang awak buat? Saya Ada tak? Ada contoh lah. Tak ada tak apa. Okey, tak apa. Saya macam boost lah. Saya masuk boost. Maksud saya buat membekal booth bagi pameran dan memasang membekal dan memasang booth lah. Okey. Baik. Kenapa ada benda ni yang dia mesti? Maksudnya benda ni adalah supporting bisnes awak. Main awak ada. Tapi yang ni lebih kita nak cerita apa yang kita buat selain daripada yang main bisnes utama kita tadi tu. Okey. Baik. Setakat tu dah ada berapa muka surat? 4 muka surat. Hak tu yang paling penting ya. Start daripada pengenalan sampai latar belakang pemilik, minta untuk isi elok-elok. Dan yang paling saya tekankan kat sini, contoh tengok dia lari kan kat sini. Kalau boleh saya lagi suka kalau bila awak buat, dia duduk di bawah ni, titik ni. Ni. Biar dia duduk sekata di bawah ni. Align. Dia jangan duduk macam ni. Ini saya tak apa berkenan sikit. Dia duduk macam ni, dia tak cantik bila kita nak present kat orang nanti. Tapi yang risau, contohlah kalau masa awak submit dekat saya, ada silap sikit-sikit, saya tak kisah. Saya tolong betul tak apa. Sebab matlamat saya untuk RP ni bukan nak tengok orang kata cepat siap ke apa ke. Saya nak tengok kekemasan sebab at the end of the day, benda ni awak boleh guna bila awak dah graduate, boleh guna untuk buat pembiayaan nanti. Tu cerita dia. Cumanya bila dah siap benda ni, bila sampai dekat agensi berkenaan, dia still akan ada dia nak berbetul situ, nak error, penambahbaikan sebab cara dia melihat untuk pembacaan ataupun teguran daripada dia lain. Mungkin lain sikit daripada saya. Tapi at least awak dah ada, bukannya nak buat daripada kosong. Tu cerita dia. Okey. Baik. Lain ni saya nak masuk rancangan pentadbiran. Okey, untuk Zoom ni dia bagi saya dalam 40 minit ni. Dalam 40 minit saya kena ni, saya dah tengok berapa minit dah saya bercakap ni. Nanti fotokopi ni nanti hantar dalam email semua ke macam mana? Yes, saya akan bagi dalam email secara rasmi nanti kejap ni. Lepas tu sambil-sambil saya duk bercakap ni, tolong dekat chat ni, jap. Dekat awak punya chat tu, tolong tulis alamat email dekat chat box. Dekat chat box Zoom. Chat box Zoom. Cari awak punya apa nama ni. Dekat ruang chat ni. Mohon update email masing-masing. So saya akan hantar pergi email lagi senang. So nanti kalau awak dah siap ke apa ke, hantar je dekat apa nama dekat saya nanti. Okey. Okey, tak apa. Saya akan sambung. Okey, sambil-sambil awak tulis alamat email masing-masing. Haziq kesian tu, tak boleh nak bercakap langsung. Tak apa Haziq. Dengar insya-Allah. Tak boleh nak ni langsung. Okey, untuk rancangan pentadbiran, okey. Dia memperihalkan tentang carta organisasi. Maksudnya kalau kita tengok kat sini, struktur organisasi yang disebut oleh ABC ni tolonglah tukar kepada nama syarikat masing-masing. Okey. Ini jangan ubah ayat dia. Okey. Yang ni yang paling penting. Nama awak. Nama jawatan pengurus. Pilihlah satu pemilih. Nama mesti ada kat sini. Kalau nak, kalau kata siapa rajin, dia boleh edit, dia boleh insert gambar dia kat sini. Dalam ni. Boleh insert gambar kalau rajin. Insert picture. Usahawan. Kalau mampu buat lah. Kalau tak buat, tak mampu buat tak apa. Ini satu orang kata apa, edit value lah kalau boleh buat. Insert picture usahawan. Yang penting ada nama. Baik.
kita akan bincang kat bawah ni. Ini of course lah nama masing-masing. Ucup akan nama ada kat sini. Raub ada sini. Haziq akan ada nama kat sini. So masing-masing nama masing-masing. Nama perniagaan letak kat sini. Okey, baik. Isu dia di bawah ni. Ini menarik. Dalam bisnes, wajib ada benda ni. Awak nak kelola benda ni. Kadang-kadang, 3 benda ni, 1, 2, 3, awak buat semua. Mula-mula boleh. Lama kelamaan tak boleh. Dalam bisnes dia tak logik. Sebab tu, bila awak minta loan dalam rancangan perniagaan, awak boleh mention kata awak nak minta loan ni dalam satu sebagian dalam untuk expand, untuk ambil staff. Sebab tujuan program keusahawanan ni adalah di mana awak at the end of the day awak mampu untuk menggaji orang. Itu kalau tanya saya tadi Pak Usahawan, awak mampu menggaji orang, memberi peluang pekerjaan ke orang. So peluang pekerjaan ni ada kat 3 kat bawah ni awak boleh buka. Yang pertama bahagian pemasaran. Dia akan jaga aktiviti marketing awak, dia bagi idea. So awak akan lantiklah bahagian pemasaran. Siapa nama jawatannya mungkin eksekutif pemasaran, contohlah. Eksekutif pemasaran contoh. Ni contoh. Macam tu juga dekat ni bahagian kewangan pentadbiran. Dia ni lah yang akan buat kerja-kerja merekod akaun awak. So benda tu dia orang kata apa, vital part sebenarnya dalam awak punya bisnes. Tapi kalau awak tak mampu nak buat semua ni dan kadang-kadang mungkin awak terlepas pandang, benda-benda macam ni sangat penting tadi ni. Contohnya tadi bahagian pemasaran, marketing. Macam mana marketing awak setakat ni, macam mana, apakah mood dia, flyer dia ke macam mana. Macam tu juga dengan bahagian kewangan pentadbiran, akaun awak dah proper ke tak. Okay. Akaun dan sumber manusia. Ni bahagian ni, dia cukup jaga. Banyak yang awak terlibat adalah yang ni. Saya faham. Banyak awak fokus dekat bahagian perkhidmatan dan teknikal. Yang ni lebih bahagian operasi lah. Kerja buat awak turun site, ambil order apa semua, ni bahagian ni. Sebab tu 3 bahagian ni sangat penting. Baik, sambil tu saya just nak sembanglah dengan batch ni. Saya nak cakap tentang pemasaran. Baik, setakat awak duk buat sekarang ni, ada buat flyer tak untuk diedarkan di rumah-rumah ataupun taman? Sebab awak punya projek ni lebih kepada bisnes. Saya nak sembang santai sekejap untuk topik ni. Saya nak respon daripada Ucup dulu, macam mana? Macam saya sendiri pada pandangan untuk bisnes saya tak perlu flyers. Okey. Kan? Okey. Sebabnya saya sekarang banyak bekal kain sofa. Jadi tak semua rumah perlukan benda tu kan. Okey. Jadi saya lebih pada marketing melalui FB lah, FB page. Maknanya page. saya tumpu kepada memang golongan yang kita rasa benda tu mereka memerlukan, sebab saya boleh buat postage seluruh Malaysia. Okey, baik. Okey. Raub, komen sikit masalah pemasaran. Ada buat flyer ke, perlu bergantung ataupun memang totally secara online? Okey, sebenarnya bahagian pemasaran ni saya dah memang involve untuk banners. Okey. Banyak banner yang saya dah pergi gantung dah kat setiap perumahan, yang mana tempat yang bisnes yang mana yang saya jalankan. Okey, baik. Okey, rata-ratanya dengan wujud dan banner ni positif, semuanya positif. Okay. Boleh katakan everyday tu ada je klien walk in. Saya klien mesej kat saya, WhatsApp, minta harga apa semua. Okay, sampai kan saya pun tak menang tangan juga Tak menang tangan juga. Oh, rezeki, murah rezeki. Ada banner. Lepas tu ada juga dalam Facebook pun ada juga. Facebook, Instagram saya banyak aktif. Okay, baik. Dan ada jugalah dalam 2 hari lepas ada yang saya dah close tu pun satu klien pun ada. Okay, dua klien saya dah close. Okay, baik. Klien yang saya close ni adalah hasil daripada banner. Hasil daripada visit daripada tengok pada banner. Okey. Baik. Ucup. Maksudnya awak punya sale banyak daripada FB ya? Platform FB kan, Ucup? Ya betul. Sebab saya memang total pakai FB page. FB page ya. Sebab customer. Last customer daripada negeri mana? Negeri mana yang dapat? Bila pakai FB ni luas, dia punya last customer daripada negeri mana? Saya alhamdulillah Cik Sarawak ada, Sabah ada, KL ada. Oh. Sebab saya kira hari-hari kalau ada post tu merata lah.
Terengganu. Steady Abang Tak tentu Cok. lah. Satu Allahu Malaysia ada ambil. Akbar. Alhamdulillah. Amin, amin. Amin. Duk pakai okey. Steady Abang Cok. Bila pakai transport pakai jenama apa? Untuk kurier? Saya Skynet saya pakai, JNT saya pakai. Okey. ABX dulu saya pakai, sekarang dah ni pasal ABX naik harga kan. I see. Okey, baik. Okey, saya nak tanya, Raub saya tahu dia duduk dekat apa? Padang Bengali, awak punya tu dekat Kuala Batas kan? Bengali tu tahu. Ucup kat mana kedai? Kulim. Kulim. Okey, baik. Baik, ini Mai Cik Am nanti tengok. just saya punya pandangan lah sebab saya sebenarnya nak buat sedikit CSR dekat batch ni. Kalau siapa-siapa yang ada kedai berdekatan dengan kau ni, mungkin saya akan minta KM keluarkan surat untuk membolehkan saya berkunjung ke kedai awak. Saya akan buat satu video khas untuk promote awak punya kedai menggunakan saya punya ayat saya sendiri untuk promote awak sendiri, dan awak boleh gunakan video untuk letak dalam awak punya FB page. Maksudnya saya menggunakan gaya santai saya untuk promote masing-masing. Raub dekat mana, bagi tahu saja, Ucup bagi tahu, saya sendiri akan turun sebenar untuk musim PKP ni. Nanti kita akan set lain pula masa ketiga bila. Skrip jangan risau, saya sendiri boleh atur ususun. Saya buat saya punya peralatan sendiri. Saya bawa kamera saya sendiri, saya bawa laptop saya sendiri. Saya ada kamera khas untuk ni buat rakaman buat semua tu. Kamera ni brand Vitek lah. Yes, shooting tapi taklah kata dia. Ya, macam shooting, jadi kita akan buat macam santai. Orang kata apa saya nak promote sebab saya percaya dekat dalam media ni, media sosial, banyak orang buat jalan-jalan cari makan. Bahawa saya duk berhajat nak buat untuk promote local technopreneur usahawan kita ni, especially program kabinet ni lah, yang mana yang dah ada premis. Sebab tak ada lagi program macam tu. Cuma saya dah bincang dan minta pengurusan, disebabkan COVID ni duk tertangguh-tangguh, mungkin saya nak pergi sendiri dulu kot. Pergi melawat para usahawan yang dekat pandemik ni. Cuma nanti kita kena set bila ada masa ketika je lah. Mungkin sebelum saya cuba try tengok pergi sebelum Ramadan ni. Sebelum kita puasa Ramadan. Sebab bila saya buat video macam tu, antara platform yang saya boleh pakai bila kata ni, saya akan kita boleh viral dekat penduduk setempat saya boleh viral. Lepas tu saya boleh viral dalam FB page rasmi Ikhmas. Banyak platform sebab bila buat dalam video yang lebih orang kata mempromosikan usahawan lokal tu, dia akan orang kata import dia dulu lain. Cuma saya sebagai moderator, tuan-tuan dan puan ni sebagai usahawan, maksudnya kat situ akan diinterview oleh saya lah. Tapi secara santai. Bukannya orang kata kita buat duduk dekat stage ke apa tak. Memang saya nak promote macam style jalan-jalan cari makan. Terus terjah macam tu je. Nak tunjuk kata ada usahawan dalam bidang, Ucup dalam bidang sofanya, Raub dan Haziq dalam bidang untuk orang kata apa, bidang kitchen cabinet. Sorry, Haziq. Saya lupa. Haziq kilang dekat ni kan, Selangor saya lupa lah. Raub betul tak? Semeru. Semeru. Dia dekat Semeru. Dia Kelang. Dia Kelang Kelang saya cuba tengok lah kalau boleh ni Haziq ni, tak berani janji. Lepas masuk kat sana lagi tu. Tak tahu cerita lagi macam mana kalau setakat Penang apa ada surat boleh. miti tak apa. Ada surat miti tak apa? Ambil surat miti. Okey, tak apa, nanti saya cuba tengok. Minta Ikhmas sediakan surat miti tu. Maksud dia apa, daftarkan dalam sistem tu. Kemudian untuk nak rentas ke apa semua, dia akan berpandu pada surat tu lah. Macam Cik Am pada saya ambil surat apa marah je, tak perlu miti. Tak apa, nanti saya. Sebab Cik Am bawah marah. Okey, baik, tak apa. Kita cuba tengok. Ini kalau saya buat ni, dia akan jadi satu projek first dengan batch ni lah. Batch yang orang kata apa, yang kohort ke-6 ni lah, yang bakal bergraduate ni. Kita cuba buat tengoklah lain daripada lain untuk ni. Itu satu mood marketing yang saya boleh bantu lah untuk orang kata apa bantu untuk meningkatkan branding syarikat masing-masing lah. Yang tu yang termampu oleh saya lah. Okey, ikutkan ada lagi seorang, saya mungkin akan ajak rakan saya seorang lagi untuk bantu untuk turun padang sekali tu, tengah bincang dengan dia. Untuk Cik Saad, dia pun berminat nak join untuk program ni, nak bantu untuk tingkatkan pendapatan syarikat masing-masing lah. Okey, baik. Saya kena sambung lagi sikit, ada 5 minit lagi. 5 minit lagi, tak apa sebab yang ni kita belajar santai. Bukan kita nak belajar tu bagi siap aja ni, tak. Nak bagi tuan-tuan faham benda-benda lah ni. Ya. Okey, saya sambung sikit lagi. Okey,
fungsi dan tanggungjawab yang ni tak perlu ubah, ABC ni tukar nama syarikat. Cuma dekat sini kena hati-hati yang ni saya merahkan. Fungsi pengurus pemilik ni lebih kurang sama, tetapi ni nampak ni. Dia ada perkataan mengetuai kerja-kerja elektrik. Macam tak kenal lah. Tuan-tuan kena sesuaikan balik dengan bisnes masing-masing kat sini ni. Ni kena ubah. Maksudnya kalau Ucup dengan dia punya sofa, kalau Raub dengan mungkin kerja kabinet dengan Haziq pun sama juga ni. Haziq, sorry kesian kat awak tak boleh nak respon. Tak apa, nanti kita mungkin sesi kedua. Macam tu juga di kawasan kolom ni, fungsi tanggungjawab ni sebenarnya dia dah menjelaskan fungsi-fungsi orang kata apa untuk kerja buat awak. Cuma dekat sini kalau awak perasan, pengurus, pemasaran dengan perkhidmatan teknikal. Saya tak masukkan ni, kewangan dan pentadbiran. Nanti saya akan masukkan untuk mudahkan awak. Okey, sebab kalau kata basically fungsi dia sama je untuk semua syarikat. Cuma ini kena tukarlah kerja-kerja elektrik apa semua dan seumpama dengannya. Okey. Hal ni yang paling penting saya nak tengok. Okey. Gaji ganjaran. Kalau boleh letaklah gaji yang betul yang awak ambil setiap bulan. Kalau berapa gaji 2,000. Kalau ada elang, ada elang. Lepas tu kalau ada tak potong KSP, cakap kalau potong. Kalau tak potong, tak apa. Kalau ada potong KSP, buat yang betul. Sebabnya kalau untuk makluman apa semua, pemotongan KWSP ni setahu saya wajib. Kalau awak ada staff di bawah awak, semua kena tengok pula status dia tu kontrak ataupun tetap. Macam tu juga dengan perkeso, dia kena tengok juga awak memilih package yang macam mana. Dulu dia ada satu je pemotongan, lah dia ada dua cabang. Dia ada SIP dengan apa, saya dah lupa dah dia punya tu. So benda-benda ni dia memainkan peranan. Bajet awak yang awak nak pinjam tu, berapa ratus ribu tu, yang ni boleh masuk dalam bajet. Kalau kata awak bercadang, nak tumbuhkan, nak ambil staff baru. Inilah reason dia, benda ni ada. Bukan nak menceritakan benda sedia ada. Benda sedia ada tu tak apa. Tapi kita nak tengok impact, nak ambil pekerja baru ni, makan modal. Katakan awak nak ambil bahagian pemasaran, nak ambil gaji dia 1,200. Ini benchmark yang standard dalam akta buruh yang terbaru 1,200 gaji mereka, standard. So awak daripada sini berapa orang awak nak ambil pekerja pemasaran? Katakan nak ambil 2 orang, 1,200. So dekat sini ada pertambahan bajet 2,400 dah sebulan dekat sini. So 2,400 ni nak ambil mana dia punya nak salary ni, nak ambil mana, nak inject daripada mana? Mungkin daripada pembiayaan yang awak cakap, cerita kat atas tadi kat tujuan tadi tu. So benda ni ada dia punya cabang-cabang, dia boleh dijadikan sebab utama untuk menyokong awak punya pembiayaan tadi tu. Banyak cerita dia. Okey. Dan yang ni tak ada masalah. Ini 4.4 ni kelengkapan perabot dan kelengkapan pejabat awak sendiri. Kalau ada, kalau nak beli, tolong tulis kat sini harga berapa, kuantiti berapa. Kalau tak ada, biarkan kosong. Tapi yang ni saya nak tengok. Yang ni basic lah. Belanjawan pentadbiran ni, pengurusan awak, syarikat awak, berapa kat sini, letak kat sini ni secara detail. Kalau tak faham nanti boleh mesej saya. And then 4.6 senti pengurusan ni, tukar je ABC ni, nama syarikat awak. Dan ini adalah bait-bait ayat, orang kata apa, ayat-ayat kod semangat macam mana sebuah syarikat dia nak membangunkan dia punya, orang kata apa, tim. Saya dah bagi 3 poin kat sini, kalau awak nak tambah lagi terpulang ke awak. Okey. Baik, itu saja hari ini. Kita hanya study dalam 8 muka surat je hari ini. Saya tak mau banyak. Sebab orang kata apa, kalau banyak nanti tak nampak dia punya impact dia tadi. Cuma satu saya nak mengingatkan, bila dapat awak slide saya bagi ni, nanti double klik kat sini ni, klik kat sini ni, tukar nama syarikat. Saya ulang balik ya. Double klik kat sini, tukar nama syarikat dengan nombor daftar syarikat. Itu penting. Okey, sebab yang ni kan dekat sini. Okey, masa tinggal lagi 1 minit untuk saya bercakap. Lepas ni dia akan potong. Saya kena, orang kata apa, tutup untuk hari ni. Dan saya, orang kata apa, mungkin kalau kata ni saya akan teruskan sesi ni setiap hari berturut-turut selama 40 minit. Boleh tak? InsyaAllah. Boleh tak? Sekejap je setiap hari. Okey? Boleh. Boleh tak? Okey, itu saja daripada saya. Nanti saya akan email apa nama ni dekat slide, apa nama nota ni dekat apa nama email masing-masing. Okey, ya. Tadi macam Haziq punya masalah, dia sound kan, dia punya ni. Saya ingat esok Cik Am try balik dengan Google Meeting sebab boleh terajak ke apa, kita nak soal jawab ke apa, senang kan. Boleh, betul. Boleh, kita try dengan Google Meeting dulu. Ya. Kalau tak boleh baru pakai Zoom kan. Ya, boleh, tak problem. Tadi masalah dia punya komputer kot tu. Okey, kan? Boleh, tak problem.
Okey, mungkin besok saya akan teruskan pada waktu yang sama antara pukul 11. Saya minta untuk tuan-tuan puan untuk luangkan masa saya 40 minit saja untuk siapkan benda ni. Jangan risau, benda ni bukan nak bagi yang pernah ni ke apa, saya ada untuk bantu hangpa semua.